Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, Keluarga Tercinta, Unit 1, Riangnya Keluargaku, tajuk Ceria Bermain. Oleh itu, marilah sama-sama kita memulakan pembelajaran. Murid-murid, pada hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada kemahiran membaca. Standard kandungan pada hari ini ialah 2.1, Asas Membaca dan Memahami. Standard pembelajaran pula ialah 2.1.1, iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran ini, murid mestilah dapat membaca teks bertajuk Ceria Bermain secara mekanis pada kadar 70% sebutan yang betul dan dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 respons terhadap maklumat tersurat dan tersirat dalam teks yang dibaca. Oleh itu, marilah kita meneruskan pembelajaran. Murid-murid, ini ialah gambar sebuah keluarga. Keluarga ini kelihatannya sangat bahagia. Setiap manusia pastinya mempunyai sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia dapat menjadikan hidup kita ceria. Murid-murid pastinya ada melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga, kan? Antara aktiviti yang boleh kita lakukan bersama keluarga ialah bermain. Apabila kita bermain bersama ahli keluarga, kita akan lebih ceria. Penerangan cikgu sebentar tadi adalah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu ceria bermain. Murid-murid, kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Oleh itu, murid-murid mestilah membaca teks bertajuk Ceria Bermain dalam buku teks muka surat 3 dengan bacaan yang kuat. Mari sama-sama kita membaca teks ini. Chan Ho suka bermain permainan uji minda bersama-sama dengan adiknya. Mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Pada suatu hari, mereka bermain permainan Selamatkan Wafi. Dalam permainan itu, mereka perlu mencari dan menyelamatkan Wafi yang tersesat di hutan. Chan Ho dan adiknya mengamalkan sikap yang positif dalam permainan itu. Mereka tidak bertengkar atau bergaduh jika berselisih pendapat. Mereka sentiasa berbincang dan bertukar-tukar fikiran untuk menyelesaikan masalah. Chan Ho dan adiknya bermain bersungguh-sungguh. Permainan itu agak sukar dan mencabar. Namun begitu, mereka berjaya menyelesaikan cabarannya bersama-sama. Chan Ho dan adiknya sungguh gembira. Mereka berpuas hati kerana usaha mereka berjaya. Mereka bersorak gembira sambil berpelukan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah membaca teks bertajuk Ceria Bermain. Sekarang kita akan berbincang tentang maksud maklumat tersurat, maklumat tersirat dan respons. Maklumat tersurat ialah maklumat yang tertulis dalam bahan bacaan. Maksudnya, apabila kita membaca, maklumat tersurat ada dalam setiap perenggan yang kita baca.
Maksud maklumat tersirat pula ialah maklumat tersembunyi yang ingin disampaikan melalui maklumat tersurat. Okey, sebentar tadi kita telah mengetahui bahawa maklumat tersurat ialah maklumat yang tertulis dalam sesuatu yang kita baca. Sekarang maklumat tersirat pula ialah maklumat yang kita dapat daripada maklumat tersurat tersebut. Oleh itu, murid-murid mestilah membaca maklumat tersurat berulang kali dan berfikir apakah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh maklumat tersurat tersebut. Kemudian barulah kita akan dapat maklumat tersirat. Akhir sekali, kita akan berbincang tentang maksud respons. Respons ialah tindak balas terhadap perkara yang dibincangkan dalam sesuatu ayat. Murid-murid, apabila murid-murid dapat mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat, kita mestilah memberikan tindak balas terhadap perkara yang dibincangkan dalam maklumat tersurat dan tersirat. Kita boleh memberikan justifikasi terhadap perkara tersebut. Murid-murid, apakah yang kita dapat lihat dengan mata kita di dalam gambar ini? Di dalam gambar ini ada seorang gadis yang sedang membaca buku semasa menaiki kereta api. Jadi itu ialah maklumat tersurat. Daripada maklumat tersurat tersebut, kita boleh mengenal pasti maklumat tersirat. Maklumat tersurat berdasarkan gambar tadi ialah Aisyah membaca buku setiap kali menaiki kereta api. Daripada maklumat tersurat ini, kita akan berfikir dan mencari apakah yang terkandung di dalam maklumat tersurat ini. Ya, yang terkandung di dalam maklumat tersurat ini ialah Aisyah merupakan seorang gadis yang tidak suka membuang masa. Dia akan membaca buku setiap kali menaiki kereta api. Oleh itu, apakah tindakan kita terhadap maklumat tersurat dan tersirat ini? Ya, kita mestilah membaca buku untuk menambahkan pengetahuan dan mengisi masa lapang seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Sekarang kita akan membincangkan maklumat tersurat, maklumat tersirat dan respon bagi setiap perenggan. Yang cikgu paparkan ini ialah maklumat tersurat bagi perenggan yang pertama. Maklumat tersurat bagi perenggan yang pertama ialah mereka bermain permainan itu untuk mengisi masa lapang. Isi utamanya ialah masa lapang. Apakah yang kita dapat ketahui daripada ayat ini? Siapakah mereka? Mereka merujuk kepada Chan Ho dan adiknya. Chan Ho dan adiknya bermain permainan itu pada masa lapang. Masa lapang ialah masa yang terluang. Jadi, maklumat tersirat yang kita boleh perolehi daripada maklumat tersurat tadi ialah Chan Ho dan adiknya tidak suka membuang masa. Apakah tindakan kita apabila kita membaca ayat tentang Chan Ho dan adiknya yang tidak suka membuang masa?
kita mestilah mencontohi sikap Chan Ho dan adiknya. Jadi, respons yang kita dapat perolehi daripada maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini ialah kita perlu mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Murid-murid, ini ialah maklumat tersurat dalam perenggan kedua. Mari kita bincangkan. Maklumat tersurat dalam perenggan kedua ialah mereka sentiasa berbincang dan bertukar-tukar fikiran untuk menyelesaikan masalah. Mari kita fokuskan kepada idea utama di dalam ayat ini, iaitu berbincang dan bertukar-tukar fikiran. Daripada ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa Chan Ho dan adiknya merupakan dua adik-beradik yang sentiasa bekerjasama dan bersepakat dalam apa sahaja yang mereka lakukan. Jadi, maklumat tersirat yang kita boleh perolehi daripada ayat ini ialah Chan Ho dan adiknya bekerjasama dan bersepakat semasa membuat keputusan. Apabila kita membaca kedua-dua ayat tentang Chan Ho dan adiknya ini, kita mesti timbul rasa mahu mencontohi sikap mereka. Jadi, respons yang perlu kita tulis ialah kita perlu mengamalkan sikap bekerjasama dan bersepakat agar kita dapat mencari jalan penyelesaian dalam sesuatu masalah. Murid-murid, ini ialah maklumat tersurat bagi perenggan ketiga. Maklumat tersurat bagi perenggan ketiga ialah permainan itu agak sukar dan mencabar. Namun begitu, mereka berjaya menyelesaikan cabarannya bersama-sama. Murid-murid, mari kita fokuskan kepada idea utama di dalam ayat ini, iaitu agak sukar dan mencabar. Kedua, berjaya menyelesaikan cabarannya bersama-sama. Daripada kedua-dua ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa Chan Ho dan adiknya merupakan kanak-kanak yang tidak mudah berputus asa dan berjiwa besar. Mereka akan berusaha sehingga mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi, maklumat tersirat yang boleh kita perolehi daripada maklumat tersurat ini ialah Chan Ho dan adiknya merupakan kanak-kanak yang berjiwa kental. Mereka berusaha hingga berjaya menyelesaikan cabaran. Murid-murid, apabila kita membaca kedua-dua ayat ini, kita mesti timbul satu rasa ingin mencontohi sikap Chan Ho dan adiknya. Jadi, respons yang mesti kita tulis ialah kita mestilah mengamalkan sikap tidak mudah berputus asa untuk mencapai sesuatu impian. Murid-murid, ini pula ialah maklumat tersurat bagi perenggan yang terakhir dalam teks ini. Mari kita bincangkan. Murid-murid, maklumat tersurat bagi perenggan keempat ialah mereka bersorak sambil berpelukan.
Mari kita fokuskan kepada idea utamanya yang berwarna kuning, iaitu bersorak gembira sambil berpelukan. Daripada idea utama ini, kita dapat menggambarkan bahawa Chan Ho dan adiknya ini ialah dua adik-beradik yang sangat mesra dan akrab. Jadi, maklumat tersirat yang boleh kita tulis ialah hubungan Chan Ho dan adiknya sangat rapat. Murid-murid, daripada kedua-dua maklumat tersurat dan tersirat ini telah memberikan nilai yang baik kepada kita. Kita seharusnya mencontohi hubungan Chan Ho dan adiknya yang sangat mesra dan akrab. Oleh itu, respons yang dapat kita tulis ialah kita perlu menghargai hubungan kekeluargaan supaya keluarga kita dapat hidup dalam keadaan harmoni. Baiklah murid-murid, tamatlah sesi perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menulis apa yang kita bincangkan sebentar tadi dalam lembaran kerja yang telah cikgu bekalkan. Sila cari lembaran kerja bertajuk Ceria Bermain dan tuliskan maklumat tersurat, maklumat tersirat dan respons bagi setiap perenggan. Murid-murid, sampai di sini sahajalah pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.